السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Ali Ufayl bin Ubay bin Ka'b annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar fayaghdu ma'ahu ila as-suq. Qala fa idza ghadawna ila as-suq lam yamurra Abdullah ala saqqat wala sahibi bay'ah wala miskin wala ahadin illa sallama alayhi. Qala Ufayl faji'tu Abdullah ibn Umar yawman fatatba'ani ila suq faqultu lahu ma tasna'u bis-suq وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال يا أبا بكر وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه أو كما قال رواية Imam Malik في الموطأ dengan isnad yang sahih daripada Ufayl bin Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab ini sahabat Nabi yang kenamaan, dia panggil. Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat Nabi yang kenamaan. Mula-mula sembahyang tarawih dibuat 20 rakaat adalah pada masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab dia lantik 2 orang. Satu, Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam tarawih kepada orang lelaki-lelaki, sembahyang 20 rakaat tarawih. Dan seorang lagi, Tamim Ad-Dari, Nabi lantik dia untuk menjadi imam sembahyang tarawih 20 rakaat kepada orang perempuan. Maka dalam ramai-ramai ini dia dipilih, makna dia kenamaan. Itu cerita dia. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi ini, Nabi pilih 2 orang ni. Nabi pilih Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam sembahyang tarawih 20 rakaat. Sayyidina Umar pilih untuk menjadi imam sembahyang tarawih 20 rakaat kepada orang lelaki-lelaki, Ubay bin Ka'ab. Umar pilih pula Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam sembahyang tarawih 20 rakaat kepada orang perempuan. Maka bermakna mereka ni adalah sahabat yang kenamaan. Maka kerana itulah Sayyidina Umar Al-Khattab pilih mereka ni daripada ramai-ramai yang berada. Hadis ini diriwayatkan daripada Ufayl, anak kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari dia pergi ke rumah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Ufayl pergi ke rumah Abdullah bin Umar, ataupun lebih dikenali dengan nama Ibnu Umar.
At-Tufail di rumah Ibnu Umar. Bila sampai di sana, fayaghdu ma'ahu ila suq. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar ni, ajak dia pergi pekat, ajak dia pergi market. Kita lah kata market. Suq maksud dia pasar, market. Qala Tufail kata dekat Ibnu Umar, dia kata, fa idza ghadawna ila suq lam yamurra Abdullah ala taqat wala sahibi bai'ah wala miskin wala ahadin illa sallama alaih. At-Tufail ni kata, dia kata Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia apabila dia turun pergi ke market, bila dia turun pergi ke pasar, dia jumpa siapa pun, dia nanti bagi salam. Sama ada yang dia jumpa itu sakat. Sakat maksudnya orang-orang yang nak kata lagu mana, orang-orang yang tak ada rumah, yang tak ada kediaman, yang duduk bawah titi, jenis ini semua dia panggil sakat. Dia berkata sakapa maksud dia jatuh. Sakat maksudnya orang-orang yang keciciran, rumah pun tak ada, miskin, orang yang terlampau miskin, sampai rumah pun tak ada. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bila dia jumpa, dia tak kira siapa, dia jumpa orang yang miskin, papa kedana, rumah tak ada apa semua pun, dia bagi salam. Wala sahibi bai'ah, dia jumpa orang yang menjaga jual beli pun dia bagi salam. Wala miskin, dia jumpa orang miskin pun dia bagi salam. Wala ahadin, tak kira siapa, siapa juga dia jumpa, illa sallama alaih, dia bagi salam ke semua orang. Ini tabiat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Qala Tufail, faji'tu Abdullah bin Umar yawman fastatba'ani ila suq. Dia kata satu hari macam biasa, aku ziarah rumah dia. Aku pergi ke rumah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini. Bila aku sampai macam biasa, dia ajak aku pergi market. Dia ajak aku pergi pasar ikut dia. Faqultu, maka Tufail kata dekat Ibnu Umar, dia kata, ma tasna'u bis-suq. Dia kata, tuan, yang tuan syok sangat duk pergi market ni pasal apa? Dia kata, ma tasna'u bis-suq, tuan nak pergi buat apa? Wa anta la taqifu 'ala al-bai'. Yang lepas-lepas tu ikut tuan pergi pun, dia kata, tuan tak pernah pun berhenti beli barang. Saya ikut tuan pergi market ni bukan sekali, dia kata tak tahu berapa kali. Saya main rumah, tuan ajak saya pergi. Saya main rumah, tuan ajak saya pergi. Dan tiap-tiap kali saya ikut tuan pergi, tuan bukan beli apa pun, dia kata. Wa anta la taqifu 'ala al-bai'. Dia kata, tuan tak pernah beli apa satu pun. Wa la tas'alu 'ani al-silam. Tuan tak pernah tanya pun barang harga berapa. Jangan kata beli. Kau nak tanya harga ni ikan ni sekilo berapa pun tak pernah tanya, dia kata. Wala tasumu biha, tuan tak pernah tawak-menawak apa pun. Jadi cerita kata pergi market ni, pergi tak buat apa, beli barang pun tak, kau nak tawak harga barang pun tak, kau nak tanya barang harga berapa duit pun tuan tak pernah, dia kata. Wala tajlisu fi majalisis suq, dan tuan tak pernah saya tengok tuan pergi duduk sama dengan orang-orang yang duduk ada di pasar. Wa aqulu, dan kata Tufail lagi, ijlis bina hahuna natahaddath. Dia kata, tuan, lagi baik, dia kata, kita duduk, kita sembang di sini. Kita dah duduk pergi market ni semua, kita dah pergi. Saya main rumah tuan ni pasti nak berbincang dengan tuan, nak belajar ilmu daripada tuan. Saya main tuan ajak saya pergi market, saya main tuan ajak saya pergi market. Dan tuan pergi market pun bukan tuan beli apa. Lah ni saya nak bagi cadangan. Dia kata, ijlis bina, kita duduk aja di rumah ni, natahaddath, kita bincang apa-apa yang patut. Saya rasa itu lebih baik. Faqala bin Umar, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, ya Aba Batni. Ya Aba Batni, dia kata, wahai bapak perut. Batnun dalam bahasa Arab makna dia perut. Kata hadis ni, wa kana Tufail za batnin, dan adalah Tufail ini perut dia jenis besar, jenis orang perut besar.
Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata dekat dia, ya Aba Batnin, wahai bapa perut. Ini tuan dalam agama dia tak panggil kunyah, tapi dia panggil laqab. Kunyah ni gelar yang Nabi bagi. Laqab ni gelar yang sama-sama kita bagi, dan laqab ini bergantung kepada orang yang kita gelar tu. Dia suka ke tak suka dengan gelar tu. Kalau dia tak suka, kita berdosa. Kalau dia suka, tak berdosa. Kita panggil dekat kawan kita ni, kita panggil macam-macam nama. Kita panggil dekat dia tu, kita panggil kucai misalnya. Pasal apa? Pasal dia nak jual kucai. Kita panggil dekat dia kucai. Dia suka tak suka? Kalau dia tak marah, dia pun tak kisah. Memang pun dia duk jual kucai, tak salah. Tapi kalau kita panggil dekat dia kucai, setiap kali panggil dia marah, kita berdosa. Maka dalam hadis ni dijelaskan bahawa Ibnu Umar dia panggil kepada At-Tufail ni, dia panggil Aba Batn, bapa perut, kerana At-Tufail ni perut dia besar sikit. Dan At-Tufail tak marah dengan panggilan itu. Tak marah, maka tak salah. Begitu. Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata dekat dia, ya Aba Batnin, wahai bapa perut. Dia kata, innama naghdu min ajli salam. Dia kata, aku ajak hang pi market, bukan aku nak pi beli barang, tapi aku nak pi bagi salam ke orang. Dia kata, innama naghdu min ajli salam. Sesungguhnya kita pi ni kerana nak pi bagi salam dekat orang. Nusallimu ala man laqinahu. Kita nak bagi salam pada siapa pun yang kita jumpa. Kita nak bagi salam. Hadis itu katanya sahih menurut riwayat Imam Malik di dalam kitab dia Al-Muwatta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kita nak bagi tahu di sini ialah sahabat Nabi. Kerana perintah suruh bagi salam ni perintah Quran. Kerana perintah suruh sebarkan salam ini pesan daripada Nabi SAW. Sahabat Nabi ni apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi kata, kira by hook or by crook, kok mana pun dia akan buat. Semangat ni ada kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim takun barakatan alayka wa ala ahli baitik, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW satu hari kata pada aku. Anas bin Malik, dia budak, sudah menjadi khadam Nabi, sampailah Nabi wafat, dia khadam Nabi. Dia kata Nabi satu hari kata dekat dia, ya bunayya. Nabi kata, wahai anakku. Nabi panggil kat dia anak. Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik fasallim. Nabi kata kat dia, apabila hang balik ke rumah, jangan lupa bagi salam. Nabi kata, wahai Anas, ingat satu benda, bila balik ke rumah, jangan lupa bagi salam kepada isi rumah. Takun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Nabi kata bagi salam kepada isi rumah itu membawa berkat pada kamu dan kepada isi rumah kamu. Benda simple ya, benda senang ya. Kadang-kadang kita terlupa. Jadi kita ingat rumah kita. Rumah kita apa nak bagi salam? Dia rumah orang mau bagi salam. Rumah kita kata tengok balik buka pintu masuk tidur betul aja. Jadi kita anggap rumah kita tak bagi salam. Sedangkan Nabi SAW pesan dekat Anas bin Malik, khadam dia. Nabi kata, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahli, bila kamu masuk dalam rumah kamu, dalam balik ke kalangan keluarga kamu, fasallim, bagi salam kepada isi rumah. Pasal apa? Takun barakatan alaika wa ala ahli baiti. Berkat atas kamu dan ke atas isi rumah kamu. Semua mendapat berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkat itu benda yang susah nak cakap.
Berkat ni satu benda yang rasa. Kita rasa tapi kita nak tunjuk tak boleh. Berkat rumah tangga ni, yang kata rumah tangga berkat ni banyak. Di antaranya tak jadi bergaduh dalam rumah tangga. Itu tanda rumah tangga berkat. Tak jadi bergaduh. Di antaranya rezeki cukup. Tak ada sampai 15 hari bulan, sampai 20 hari bulan duit nak belanja habis. Tak jadi macam tu. Pasal apa? Berkat ada. Ada barakah dalam rumah tangga. Allah dia bagi cukup-cukup kat kita. Berkat dalam rumah tangga ni, kita tak hidup dalam berhutang. Berkat rumah tangga kita, kita tak hidup dalam berhutang. Kita hidup padan dengan kemampuan yang ada dekat kita. Kita tak jadi sampai berhutang, sampai jadi tak boleh tidur malam, sampai jadi tak ada. Hidup kita selesa. Itu berkat. Berkat dalam rumah tangga ni, anak-anak ni tak memberi masalah ke kita. Berkat. Anak ada 5 elok. Anak ada 10 elok. Berkat rumah tangga kita. Anak tak memberi masalah dekat kita. Anak tak reti nak tunjuk muka macam kat kita. Berkat rumah tangga kita. Anak ada 5 orang, 5 tak reti nak tunjuk muka macam kat kita. Kita mak, kita ayah, anak tak reti tunjuk muka macam kat kita. Berkat rumah tangga kita. Jadi berkat rumah tangga ni dia ada banyak macam. Siapa yang mendapat anugerah keberkatan ini, dia rasa bahawa anugerah keberkatan itu tak boleh beli dengan duit ringgit. Dia rasa. Maka di antara cara nak dapat berkat rumah tangga, Nabi SAW kata mudah aja. Apa dia? Di antaranya, dia ada banyak lagi benda lain. Di antaranya, kita sebatkan salam di kalangan ahli rumah kita. Balik kerja, balik masjid, apa-apa semua, sampai depan rumah, Assalamualaikum. Kita ucap salam, kita ucap sejahtera kepada isi rumah. Isteri mai buka pintu, anak mai buka pintu, kita ucap selamat kepada mereka semua. Berkat rumah tangga. Bila Nabi SAW kata berkat, maka pastilah berkat akan diterima oleh isi rumah yang berkenaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara adab-adab ni selain daripada bagi salam, ialah kita bagi tahu nama. Jibril, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj, macam mana Jibril tiap-tiap kali sampai di pintu langit, penjaga pintu langit akan tanya, man hadha? Siapa? Tuan-tuan tengok dalam hadis sahih riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa sa'ida bi Jibril ila sama'id dunya fastaftah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila balik daripada Isra dan Mi'raj, Nabi cerita kepada sahabat-sahabat semua pengalaman dia Isra bersama dengan Jibril alaihi salam. Nabi kata tiap-tiap kali kami naik sampai di langit dunia, sampai sahaja di pintu langit, Jibril alaihi salam akan minta supaya pintu langit dibuka. Faqila, maka dikata kepada Jibril, man hadha? Malaikat yang jaga pintu langit tanya, siapa ni? Qala, jawab Jibril, dia kata. Bila Jibril sampai di pintu langit, dia minta pintu tu dibuka. Malaikat yang jaga tanya, siapa ni? Jibril akan jawab, aku Jibril. Dia kata. Jibril bos siapa lah? Bos malaikat. Dia jawab, Jibril. Qila wa man ma'ak? Nabi cerita balik benda ni. Bila Jibril jawab kata aku Jibril, malaikat yang jaga tu tanya lagi, wa man ma'ak? Siapa yang mai sama dengan hang? Jawab Jibril, Muhammad. Dia kata, yang bersama dengan aku ni Muhammad. Maka pintu langit dibuka. Nabi SAW kata, summa sa'ida ila as-sama'i ats-tsaniyah was-tsalitsah war-rabi'ah wa sa'irihinna. Nabi kata demikianlah langit kedua, langit ketiga, langit keempat dan seterusnya. Nabi kata tiap-tiap pintu langit sampai Jibril akan minta suruh buka pintu langit. Malaikat akan tanya siapa? Jibril akan kata aku Jibril. Malaikat akan tanya siapa mai dengan hang? Jibril akan jawab Muhammad. Pintu segera dibuka. Daripada hadis ni menunjukkan bahawa itu adab. Itu adab.
Bila kita pergi rumah orang ke apa ke semua, kita bagi salam. Lepas kita bagi salam, kalau tuan rumah tanya siapa, wajib kita kena jawab nama kita. Kita ni siapa. Itu adab yang ditunjukkan oleh agama. Dan pernah berlaku Nabi SAW dikunjungi oleh seorang sahabat yang bernama Jabir. Jabir mai ke rumah Nabi SAW. Kata Jabir, ataitun Nabi SAW fadaqaqtul bab. Jabir kata, aku pergi ke rumah Nabi SAW. Fadaqaqtul bab, aku ketuk pintu. Dia kata, rumah Nabi tak ada pagar, di rumah kita lah. Sampai depan pintu. Dia kata dia ketuk pintu, dia panggil Nabi. Faqala Nabi SAW, man hadha? Bila ketuk pintu, bagi salam, Nabi jawab, waalaikumsalam. Nabi tanya, siapa ni? Bila Nabi tanya siapa ni, faqultu ana. Jabir jawab, kata saya. Faqala Nabi SAW, ana ka'annahu karihaha. Nabi bila dengar Jabir kata saya, Nabi kata balik. Nabi kata saya. Dia kata, Jabir kata ka'annahu karihaha. Cara Nabi sebut saya tu seolah-olah Nabi tak suka dengan jawapan aku tadi. Bila pergi rumah orang, ketuk pintu, bagi salam, ketuk pintu. Orang jawab salam, orang tanya siapa, kena sebut nama. Ana Muhammad. Jawab, saya ni siapa nama? Sahabat Nabi Jabir ni dia pergi jawab kata saya aja, dia tak abang siapa. Nabi marah. Nabi kata ana. Nabi kata saya siapa? Ka'annahu karihaha. Seakan-akan Nabi marah kepada cara Jabir jawab tadi. Bahkan dalam hadis ada menceritakan Nabi SAW pernah menikah dengan satu perempuan. Hadis tak sebut siapa. Nabi pernah menikah dengan satu perempuan, Nabi belum pun sempat bersama dengan dia. Nabi balik ke rumah, Nabi ketuk pintu, Nabi bagi salam. Dalam rumah tu tanya siapa? Nabi jawab, ana Muhammad. Jawab balik isteri yang dalam tu, dia kata, Muhammad mana? La a'rifu Muhammadan. Dia kata, aku tak kenal Muhammad mana. Nabi terus ceraikan dia. Dan hadis itu tidak menceritakan isteri yang mana. Cuma sepakat ulama hadis mengatakan bukan yang sebelah yang disebutkan sebagai isteri Nabi. Dia ni ada seorang lagi. Dan nama dia langsung tak sesenarai sebagai isteri Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW satu orang yang sangat menekankan tentang adab. Tentang adab. Nabi cukup tekan. Benda yang bagi kita nampak kecil, bagi Nabi SAW benda itu besar. Bagi kita bagi salam ni apa? Kecil. Kita dia ingat sunat saja bagi salam. Jawab salam wajib. Kita reti dekat tu aja. Tapi bagi Nabi SAW, bagi salam ini satu benda yang boleh menjadi punca kepada berkat Allah Subhanahu wa ta'ala mai ke seseorang dan ke sebuah rumah tangga. Dan sahabat Nabi yang menerima pesan daripada Nabi, mereka betul-betul pegang benda ni. Macam yang kita baca tadi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Ibnu Umar, boleh jadi kerja dekat dia hari-hari. Dia pergi ke pasar, bukan nak beli apa, bukan nak buat apa, semata-mata kerana nak sebarkan salam di kalangan orang-orang yang ada di pasar tu. Pasal apa? Pasal itu suruh daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 180. Muka surat 180 bawah sekali. Dia kata masalah 7 orang yang dinaungi oleh Allah di bawah naungannya. Malam ni dia nak tengok satu hadis cerita tentang ada 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi bagi tahu dekat kita semua bahawa 7 golongan manusia ni akan dinaungi, akan dipayungi, akan diteduh mereka ini di padang mahsyar yang panas terik. Dan menurut setengah pendapat ulama hadis mengatakan maksud yang kata 7 naungan dinaungi, diteduhi ini adalah 7 golongan yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya tersebut di dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan 7 orang yang dinaung Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Sab'a yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ada 7 orang ataupun 7 golongan manusia, yakni 7 macam orang yang akan dinaung mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungnya, pada hari yang tiada naung melainkan naungnya sahaja. Itu dia. Ada 7 golongan manusia, waktu orang lain semua panas terik di padang mahsyar, mereka ni dapat teduh dengan kehendak Allah. Kata ulama, makna dinaung oleh Allah itu iaitu dimasukkan orang yang 7 macam itu di bawah rahmatnya. Ini yang kita kata tadi. Rahmat ni makna apa? Rahmat ni maksud dia kesian. Rahmat tu ataupun rahmah ni maksud dia kesian. Di padang mahsyar itu, kalau Tuhan kesian kat kita, sedih. Kalau Tuhan tak kesian kat kita, susah. Jadi cerita ni dia nak abang kata ada 7 golongan manusia akan mendapat kesian Tuhan di padang mahsyar itu ni. Tuhan kesian dekat 7 golongan ini. Kesian makna dia Tuhan akan tolong. Tak kesian maknanya Tuhan akan biarkan nak jadi apa pun. Kata ulama, makna naung itu adalah masuk di bawah rahmatnya, yakni masuk di bawah belah kesian dia. Dan ditegahnya mereka itu daripada azab akhirat. Bila kesian, Tuhan akan lindungkan mereka ni semua daripada kena azab di akhirat. Bila kata Tuhan kesian, Tuhan akan selamatkan golongan ni daripada kena susah di akhirat. Yang dikehendaki dengan hari yang tiada naung melainkan naungnya itu ialah hari kiamat. Yang kata hari yang tak ada naungan melainkan naungan Allah ni, ini cerita hari kiamat. Akhirat itu ni tak ada siapa boleh tolong siapa-siapa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat itu berdirilah orang kerana Tuhan Rabbul Alamin. Hari kiamat itu semua pakat berdiri tegak di padang mahsyar, pakat berdiri tegak dengan matahari kadar jengkai atas kepala, dengan masing-masing tenggelam dalam peluh, dengan kaki orang duk pijak atas kaki kita, kaki orang yang pijak kita tu ada kaki lain pijak dia. Dalam keadaan yang macam tu punya susah tu, semua orang mengharapkan belas kesian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kesian Tuhan ni, Tuhan bagi kita dihisap cepat, itu dah kira cantik. Tak tahan yang kita duduk di mahsyar ni, tak tahan panas, tak tahan bersesak, tak selesa, terazab dan sebagainya. Kita ni minta kalau boleh lah, kalau boleh nama kita dipanggil dulu untuk dihisap pun tak apa dah. Sampai macam tu punya rasa terseksanya duduk di situ, sampai kalau boleh bagi kita keluar aja daripada situ, cukup lah, yang tu je. Macam orang duduk dalam penjara lah tuan-tuan, orang yang duduk dalam penjara, hati ni duk ingat satu je, minta ya Allah, minta kalau boleh lah, kalau boleh dipercepatkan masa ni supaya 10 tahun penjara ni berakhir cepat. Pasal apa? Pasal tak boleh duduk dah dalam penjara ni. Mana dengan peraturannya, mana dengan orang jahat tu ada dalam tu, duk berguih sekali dengan kita, mana dengan tak boleh duduk lah. Cerita dia tak boleh duduk, cerita dia nak keluar cepat. Duk ingat ni macam mana aku nak berkelakuan baik supaya kelakuan baik aku ni diambil kira dan dipendekkan masa hukuman, aku keluar cepat.
Duk semayang, duk minta doa supaya nama kita tersenarai dalam senarai orang yang mendapat pardon, mendapat pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong, boleh keluar cepat daripada penjara. Duk minta yang tu ya. Pasal apa jadi macam tu? Pasal diri rasa terazab duduk dalam penjara tu. Penjara tu bukan bandingan dengan mahsyar. Mahsyar lagi teruk lagi. Maka dalam keadaan teruk di mahsyar itu, masing-masing ni kira duk harap kalau boleh disegerakan hisab bagi dia. Apabila nama dia dipanggil untuk dihisab, lega dia keluar daripada kawasan mahsyar yang teruk tu. Dia tak tahu lagi lepas hisab tu ke mana haluan dia, syurga ataupun neraka, dia tak kira. Janji dia keluar daripada mahsyar tu dulu. Dalam kesusahan orang yang ada di mahsyar tu, ada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi privilege. Allah bagi keistimewaan dekat depa di mahsyar ni. Depa tak teruk macam mana orang lain teruk. Siapa dia depa ni? Depa ni ada 7 golongan, dia kata. Maka yang dikehendaki dengan hari yang teruk, yang tak ada naungan itu adalah hari kiamat. Maka pada hari kiamat itu, berdirilah semua orang di depan Tuhan Rabbul Alamin. Dan matahari pula dihampirkan ke kepala sekalian manusia. Tentu bayangkanlah. Kita lah ni di cuaca kita lah 33 darjah Celsius ni. Cuaca lah lebih kurang 33 darjah Celsius. Panas lah. Duk lah rumah ni buka tingkap kipas angin ni tak pernah tutup, panas dah 33 darjah Celsius. Matahari duduk tu jauh tu. Tuan-tuan bayangkan matahari tu Tuhan buat turun mai duk jengkai atas kepala, macam mana azab yang akan ditanggung oleh manusia. Tak usah tanyalah, tanya pula ni matahari ni bolehkah mai duduk jengkai hangui melebok pula kita. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kalau dia nak bagi lebok, bukan nanti jengkai atas kepala. Lah ni pun Tuhan boleh buat bagi matahari tu panas dan lebok kita ni. Dia boleh buat. Macam mana Allah boleh buat matahari duduk jauh kita lebok, macam tu Tuhan boleh buat matahari turun mai dekat kita tak lebok tapi kita panas sahaja. Allah boleh buat apa sahaja. Dan dia kata bersangatan atas mereka itu panasnya. Cerita panas ni tak tahu nak apa yang kata di mahsyar ni. Maka sampai berpeluh yang banyak belaka, padahal tiada ada naungan di sana melainkan Arsyur Rahman. Arasy Allah sahaja yang boleh memberi teduh kepada orang yang berada di mahsyar pada masa itu. Maka Arsyur Rahman itulah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sabda Nabi SAW lagi, orang yang pertama yang akan mendapat teduh di padang mahsyar ialah imamun adilun. Dia kata, iaitu 7 golongan itu, yang pertamanya imam yang adil. Orang yang pertama Tuhan akan bagi teduh ketika manusia semua panas di padang mahsyar ialah imam yang adil. Baik, dia kata masalah imam yang adil itu siapa dia? Kata Al-Alqami, telah berkata ulama, imam itu ialah tiap-tiap mereka yang menilik sesuatu daripada segala pekerjaan muslimin. Dia kata yang dimaksudkan dengan imam itu ialah pemimpin lah. Pemimpin yang diamanahkan untuk jaga orang Islam, dia apa imam. Imam ni ialah pemimpin. Pemimpin yang diamanahkan, yang dipertanggungjawabkan kepada dia untuk nak jaga hal ehwal orang Islam. Maka dia imam yang dimaksudkan dalam hadis ni. Daripada sekalian yang memerintah dan sekalian orang yang menghukum, imam itu ialah pemimpin dan pemerintah. Dan imam juga ialah orang yang menjadi hakim, yang menjatuh hukum kepada orang. Mereka ini imam, dia kata. Yang ni termasuk juga sekalian qadhi. Qadhi ini maksudnya pemutus. Qadhi maksudnya pemutus. Maksudnya orang yang memutuskan hukum kepada orang yang dibawa ke depan dia. Maka dia dipanggil qadhi. Sebab dalam hadis Nabi sebut qadhiyani fil nar wa qadhin fil jannah. Nabi kata nisbah qadhi ini ialah 2 qadhi fil nar, neraka, wa qadhin fil jannah, 1 qadhi akan masuk syurga. Maka dijelaskan hadis itu, yang dimaksudkan dengan qadhi 2 akan masuk neraka ini ialah yang pertama qadhi yang tak tahu apa-apa, ilmu pun tak tahu macam mana orang lantik bagi jadi qadhi. Maka dia menjatuh hukum
secara jahil. Dia pun memang jahil, tiba-tiba dia lantik jadi qadi dan dia menjatuh hukum secara jahil. Satu, calon neraka. Yang kedua, qadi yang alim tetapi dia menjatuh hukum luar daripada bidang ilmu dia. Dia tahu hukum sebenar dia apa-apa-apa, tapi dia jatuh hukum tak berlandaskan ilmu yang dia tahu. Dia juga di neraka. Wa qadin fil jannah. Satu qadi masuk syurga ni siapa dia? Qadi yang berilmu dan dia menjatuhkan hukum berdasarkan ilmu yang ada pada dia. Dia masuk syurga. Ini nisbah yang diberikan oleh Nabi SAW. Dia kata daripada sekalian yang memerintah dan sekalian orang yang menghukum seperti mana qadi. Dan imam yang adil itu telah disebutkan keterangannya yang panjang dalam masalah 43 juzuk yang ke-10 bagi Bahrul Madi. Ini dia kata dia dah cerita panjang ciri-ciri siapa dia pemimpin yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu. Secara ringkasnya kita kata ialah orang yang menjadi pemerintah, yang menjadi pemimpin, yang dia menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas bumi yang diperintah dia. Bila dia dapat kuasa jadi pemerintah, hak Tuhan kata dalam Quran dia laksanakan sedaya mungkin. Sedaya mungkin. Kalau Tuhan kata orang yang mencuri sabit kesalahan potong tangan, hukum potong tangan dilaksanakan. Kalau sekiranya dalam Quran kata orang yang berzina, hukum dia sebat. Bagi orang yang belum kahwin, hukum sebat dilaksanakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebut kata orang yang berzina sedangkan dia sudah berumah tangga, hukum dia kejam dengan batu, hukum kejam dilaksanakan. Apa juga hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dilaksanakan sedaya mungkin. Bila dia memegang tampuk pemerintahan, segala sistem ekonomi yang ada semua sekali diasaskan di atas sistem ekonomi Islam. Dia tutup terus semua benda yang berasaskan riba, maka dia adalah pemimpin yang adil, imam yang adil, yang tentu Allah Subhanahu wa taala akan bagi teduh kepada dia di padang mahsyar yang panas terik itu. Itu syarat-syarat yang disebutkan secara detail di dalam bab yang tuan-tuan boleh baca yang dia sebut di sini. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa syabun nasha'a bi'ibadatillah. Golongan kedua ialah orang muda yang jadi ia, yakni yang membesar ia dengan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni penting tuan-tuan. Kita ada anak daripada kecil-kecil asuh cara Islam. Pasal apa? Kalau kita asuh anak daripada kecil-kecil cara Islam, dia akan jadi golongan kedua yang akan mendapat teduh di padang mahsyar itu. Sebab Nabi kata wasyabun. Syabun daripada perkataan syabab. Syabab maksudnya budak belia, budak muda. Nasya'a maksudnya tumbuh membesar bi'ibadatillah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada kecil pak dia ajak dia cara agama sampailah dia dewasa, sampai mati dia satu orang yang istiqamah dengan Islam. Dia tentu mendapat naung Allah, mendapat teduh daripada Allah, mendapat belas kesian Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Baik, dia kata masalah orang muda yang dinaung oleh arasy Allah daripada panas matahari di padang mahsyar, iaitulah orang muda yang mula-mula umurnya, maksudnya daripada awal umurnya, daripada kecil dia taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kecil. Kan? Kita sendiri kita fikir kita dulu mak ayah kita suruh kita semayang masa kita umur berapa, kita ingat balik mak ayah kita dulu. Mak ayah kita lah kita ni. Mak ayah kita habis dah, zaman dia habis dah. Kalau dia tersilap, kalau dia terlalai dalam mendidik kita dulu, dia minta ampun dekat Allah, mudah-mudahan Allah ampun dia, habis selesai. Kita pula ni anak-anak ada depan mata kita, biji mata berkeritam ni, kita didik mereka macam mana? Anak-anak kita bangkit ke tak ke semayang subuh pagi-pagi? Anak kita reti ke mandi hadas? Pernah tak kita tanya? Anak kita ada 5 orang di rumah ni, reti tak mereka ni mandi hadas? Pernah tak kita tanya anak kita, reti tak mandi hadas? Apa yang hang tahu tentang mandi hadas? Contoh itu asal. Dia dah akil baligh. Kalau dia tak reti mandi hadas tuan-tuan, dia buat apa tak jadi? Sembahyang dia tak sah.
Dia pegang Quran haram. Dia pergi ke Mekah buat umrah pun tak lepas. Dia pergi ke haji. Kacau hadis semua. Kalau sekiranya mandi hadasnya tak betul. Anak kita reti ke tentang mandi hadas? Kita tu cakap tentang Islam ni takkan sangat dah. Tapi anak kita reti ke mandi hadas? Pernah tak sekali dalam umur anak kita? Anak kita dah 15 tahun, anak kita dah 20 tahun. Pernah tak sekali dalam umur anak kita tu, kita secara serius duduk depan dia, tanya dia, hang reti tak mandi hadas macam mana? Tuan-tuan, baru sentuh satu je, belum sentuh yang lain lagi. Belum sentuh yang lain lagi. Tak bercakap lagi pasal soal anak kita reti nak baca Quran, anak kita baca Quran bertajwid kadang itu semua, yang tu semua banyak lagi. Ni hak asas ni, mandi hadas ni reti ke tak reti? Lepas kata selesai mandi hadas, ayat semayang reti ambil ke tak? Ayat semayang, dia reti tak ambil ayat semayang? Dia semayang betul ke tak betul? Banyak benda tuan-tuan. Kalau sekiranya kita mau anak kita masuk dalam golongan kedua, wa syabun nasha'a bi'ibadatillah, budak muda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau anak kita mendapat teduh di padang mahsyar yang panas ni, hak ni semua kena buat. Barulah anak kita boleh masuk dalam golongan yang mendapat belas kasihan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Baik, dia kata dan disempurnakannya segala yang disuruh Allah. Anak tu daripada kecil dia reti benda ni. Dia reti dah. Bila masuk waktu semayang, dia reti nak pergi semayang. Tak gaduh kita suruh, tak gaduh kita marah-marah, tak gaduh kita mengamuk, baru nak semayang. Ada yang macam tu. Anak nak semayang ni suruh tak pergi semayang. Beletiak pun tak semayang. Kita sampai nak mengamuk, barulah nak pergi ambil ayat semayang pun ambil bebai-bebai. Kacau kita. Anak kita ni ada ke tak jadi macam ni? Anak kita sendiri dia aja. Dia tengok nak masuk waktu, dia siap dah. Kita boleh tengok dia pergi masuk pancong, ambil ayat semayang, takbir semayang. Ada tak macam ni? Kalau macam tu, alhamdulillah. Kalau kita mati pun pejam mata rapat, hati kita sejuk. Tinggal anak-anak, waladil salihin yad'ulah. Anak yang salih yang mendoakan kesejahteraan kita. Kita mati masuk kubur dah anak-anak ni. Malam tu dah kalut dah. Tadi petang kita dikebumikan, lepas asar, malam tu dia pada kalut dah anak beranak kita ni. Dia kata tak ada duduk kalut dengan orang masjid, orang apalah, kita sama kita ni mai duduk, kita bacalah apa-apa yang patut, kita doa untuk mak kita, untuk ayah kita yang mati ni. Kalau tinggal anak macam tu tuan-tuan, alhamdulillah. Duit ringgit tinggal berjuta pun kalau anak tu pegang botol arak tak ada guna apa. Duit ringgit tinggal berjuta pun kalau tinggal anak tak reti semayang, tak ada guna apa. Last sekali anak ni lah, anak hadu ambil ayat semayang, hadu cari arah kiblat ni. Anak-anak ni lah yang nak kirim sejuk masuk dalam kubur kita. Dia kata dan tidak ada dia bodoh jadi tempting dan menjadi kutu pekat. Itu dia tulis di sini. Kita ni anak kita tak biar dia ni jadi bodoh. Bodoh tuan-tuan, mengaji tak mau apa tak mau, yang dia tahu nak minta duit kat mak pak, nak naik motor terang-terang, nak angkat tayar tinggi-tinggi. Ini dia kata anak bodoh kita tinggal atas muka bumi. Susah kita kalau tinggal macam ni. Masa kita hidup pun kita tengok dia serabut perut. Satu hari dia balik pesen lagu ni, satu hari dia balik pesen lagu ni, semayang dah apa dah, tengok dengan selekeh pengotok dia, tengok dengan kawan-kawan dia pun, semua ni nak bagi kita pejam mata tak dapat. Yang dia tahu jumpa kita minta duit, tak bagi dia pernah mampu pom terbalik. Kacau tuan-tuan. Berapa banyak ibu bapa yang duri tu ada dalam daging, ada anak yang seumpama ni. Menangis air mata darah pun tak boleh buat apa dengan anak yang pergi jadi macam ni. Dia kata anak yang bodoh, dia kata jadi something dan menjadi kutu pekat. Pergi sekolah bergaduh, hang pukul apa, pukul hang terkoyak apa, hang terkoyak apa, baru ni hang jadi di mana tu. Keluar gambar dalam internet. Tuan-tuan tengok pun apa nak jadi. Budak sekolah bergaduh dengan bawa senjata tajam pergi sekolah. Hang ada satu geng, aku ada satu geng. Jumpa ayah nak cari pasal, bagi jadi bergaduh, hantam pergi hantam main. Keluar seluang ni sampai putih seluang tu. Paha ni sampai terkoyak rabak. Daging keluar bergedebak jatuh atas jalan. Apa ni?
Kita susah payah kerja cari duit, bagi duit kat dia, suruh dia pergi mengaji, dia pergi jadi lagu tu. Tuan-tuan bayangkan anak yang macam ni, apa ibu bapa ni akan jadi. Maka dia bagi tahu di sini, anak kalau kita didik pada awal bagi elok-elok, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, dia menjadi budak muda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak berjalan dia menurut hawa nafsunya. Bahkan berjalan anak kita tu bersuluh dia dengan kitab Allah, yakni Quran yang mulia, dan bersuluh dia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat anak macam ni, sujud syukur kita kepada Allah. Hidup dia kerana Allah. Anak ni dapat anak macam ni, yang hidup dia ni kerana Allah. Bila hidup dia kerana Allah, dia menjaga ibu bapa dia kerana Allah. Habis sejuklah hati kita ni. Sejuklah hati kita ni. Inilah anak yang semua orang pun mahu, dan Allah bagi ke kita anak yang macam ni, alhamdulillah. Dan sabda Nabi SAW lagi, golongan ketiga yang akan mendapat teduh dan mendapat belas kasihan Allah di padang mahsyar, wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Dan satu laki-laki yang adalah hati dia bergantung dengan masjid, yakni apabila keluar dia daripada masjid sehinggalah kembali dia kepadanya, sentiasa dia ingat kepada masjid. Ini golongan ketiga. Dia tak ada rumah yang dia lebih suka daripada rumah Allah. Tak ada rumah yang dia lebih suka berbanding dengan rumah Allah. Rumah Allah lah yang dia paling suka. Hati ni tu ada di masjid, rindu masjid, kira tu ingat nak pergi masjid. Nak masuk waktu lagi 10 minit dah siap dah, standby dah, ready dah. Ada di masjid, mu'allaqat bil masjid, bergantung di masjid. Masalah, dia kata bergantung hati dengan masjid itu apa? Sesungguhnya siapa-siapa yang hati dia sentiasa nak datang ke masjid, kemudian daripada keluar masjid, maka dialah orang yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, iaitu diberinya bernaung di bawah arash pada masa orang-orang semua duduk di dalam panas matahari. Itu dia. Hati ini suka dengan masjid. Demikianlah disebutkan di dalam hadis tadi, bergantung hati seseorang itu mau kembali ke masjid kerana mau sembahyang fardu, mau berjamaah, mau beriktikaf, dan mau beribadah di dalamnya. Apabila keluar daripada masjid, maka sudahlah bimbang hatinya dan tiada senang pada dirinya, melainkan kembali dia ke masjid. Macam tu. Betul kalau kita boleh jadi orang yang macam ni. Sabda Nabi SAW lagi, wa rajulani tahabba fillah fajtama'a ala zalika wa tafarraqa. Dan dua laki-laki yang berkasih-kasih keduanya itu kerana Allah, maka berhimpun keduanya itu atas yang demikian itu, yakni kerana Allah, dan bercerainya juga pun atas yang demikian itu, yakni kerana Allah. Itu dia. Golongan yang keempat ni dia kata adalah golongan yang member kancing, yang asas kepada persahabatan mereka tu ialah agama, kerana Allah. Dia bukan baik dengan kawan tu kerana kawan tu banyak duit. Dia bukan baik dengan kawan tu kerana kawan tu selalu belanja dia. Dia bukan baik dengan kawan tu kerana sebab dunia, tak ada. Tapi dia baik dengan kawan tu kerana Allah. Kerana aku baik dengan hang lah aku reti agama satu dua ni. Fikir kau ni. Aku dulu macam mana, aku hari ni macam mana. Aku jadi macam hari ni kerana aku kenal hang, kerana aku baik dengan hang, kerana itulah aku jumpa jalan ni. Aku dulu orang macam mana, aku dulu kaki apa, aku dulu cerita dulu ni cukup teruk sebelum aku kenal hang. Tapi selepas aku kenal hang, ubah habis hidup aku jadi orang yang betul-betul menghargai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aku kawan dengan hang kerana Allah, dia kata. Orang yang berkawan kerana Allah, kalau dia bercerai pun kerana Allah, inilah orang yang akan mendapat teduh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Masalah, dia kata berkasih-kasihan antara dua orang kerana Allah. Sesungguhnya hadis tadi memecutkan kita, biarlah kasih sama-sama orang yang Islam itu kerana Allah.
yakni kerana menuntut keredaan Allah, bukannya berkasih-kasih kerana maksud dunia. Bahkan bertolong-tolong atas berbuat baik, dan bertolong-tolong atas menjunjung apa suruh Allah dan menjauhkan apa cegahnya. Dia macam tu. Saja-saja hantar SMS dekat kawan, SMS yang mengingatkan tentang ibadat kepada Allah. Hantar SMS kata esok hari Khamis jangan lupa puasa sunat. Macam tu ni SMS. Maknanya apa? Dia asaskan persahabatan itu asas agama. Maka berhimpun kedua yang berkasih itu atas berkasih-kasihan jua, yakni berhidup-hidup sama-sama dengan berkasih-kasih, dan bercerai kedua orang itu atas hal berkasih-kasih jua, sama-sama ada bercerainya pada masa hidup ataupun pada masa mati, kerana Allah Subhanahu wa taala jua. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Golongan kelima adalah laki-laki yang ingat dia kepada Allah waktu duduk seorang diri, sunyi daripada orang ramai bersama dengan dia, tiba-tiba mengalir air matanya menangis. Ini golongan yang kelima. Orang yang dia duduk seorang-seorang, fafadat ainahu, air mata turun deras saja. Pasal apa? Mengenangkan zaman jahiliah dia dulu, dan syukur dia atas hidayah yang Tuhan bagi hari ini. Manusia kebanyakan manusia melalui dua zaman ni. Kebanyakan manusia dia melalui satu zaman penuh noda, dia kata zaman noda, zaman penuh dosa. Lepas dia main satu zaman, hidayah Allah dapat dia. Jadi bila dia ada satu time zakarallaha khalian, dia ingat Allah dalam keadaan khali. Khali maksudnya sunyi, tengah-tengah malam, pukul 3, pukul 4 pagi, terbatuk, bangkit jaga, pergi pancong, buang air. Lepas buang air, ambil air semayang. Lepas ambil air semayang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Lepas semayang tahajud tu, duduk atas sejadah tu dalam lampu yang redup-redup ni, ingat balik zaman muda kita macam mana, ingat balik dosa dan noda yang kita buat macam mana, ingat balik salah silap kita dulu macam mana, ingat. Alhamdulillah, hari ini kita boleh bangkit pukul 4 pagi, boleh tahajud 2 rakaat, ayam mata turun deras. Orang yang macam ni, Allah janji akhirat itu dia akan mendapat teduh di padang mahsyar. Dah kita dengar hadis ni tuan-tuan, kita cermin diri kita. Kita dapat dah lagi benar ni kita sendiri. Tak saya ingat ke orang, tak saya tengok orang, tak saya kata ke orang. Kita sendiri dapat dah lagi ni. Benda ni dapat dah lagi kat kita. Yang kata pukul 3, pukul 4 pagi boleh bangkit dia ambil ayat semayang, boleh tahajud 2 rakaat, boleh mengenangkan zaman jahiliah kita, boleh mensyukuri nikmat hidayah yang Tuhan bagi kat kita. Dalam masa yang sama bangkit daripada tikar semayang tu, naik, buka bilik anak-anak, masuk pergi tengok anak-anak duduk tidur apa semua, tengok ayat mata keluar darah. Kalau boleh jadi macam tu, kita masuk dalam kategori 7. Dalam kategori 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu. Tuan, banyak kerja lagi yang kita nak kena buat, banyak lagi. Nak perbaiki diri kita pun banyak lagi, nak perbaiki keluarga kita pun banyak lagi lah benda kita nak buat. Tak habis lagi apa yang kita nak kena buat ni, tak habis, banyak lagi yang kita nak kena buat. Masalah dia kata menangis ingat Allah Subhanahu wa taala adalah ini satu perkara yang akan mendapat naung Allah di bawah naungan arasy-Nya kemudian esok nanti, sebagaimana yang dikhabarkan dalam hadis tadi, iaitu apabila seseorang itu tinggal seorang diri, ingat dia di dalam fikirannya kebesaran Tuhan, dan juga ingat akan perintah Tuhan, lulus segenap perkara. Ingat balik Tuhan ni, dia nak buat apa pun dia boleh buat, lulus segenap perkara. Tuhan ni dia mau apa pun dia boleh buat. Dia nak bagi kita dapat hidayah, dia boleh bagi. Dia nak bagi seluruh keluarga kita dapat hidayah, dia boleh bagi. Itu benda kita kena ingat. Allah Subhanahu wa taala dia boleh buat apa saja. Lalu datang takut di dalam hati kita atas dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Takut. Ingat-ingat balik kita ni lah.
dengan apa yang kita duk buat lah ni, dengan ingat-ingat balik, ada tak ada peluang kita dapat husnul khatimah waktu nak mati tu? Ingat balik. Ingat balik takat yang kita duk buat lah ni lah. Kita muhasabah balik, kita nilai balik, kita cuba renung-renungkan balik apa dah yang kita duk buat takat lah ni untuk agama. Apa yang kita buat dah? Sembahyang sunat kita banyak ke? Puasa sunat kita banyak ke? Baca Quran kita banyak ke? Zikrullah kita banyak ke? Didikan kita terhadap isteri dan anak-anak selesai dah ke? Ingat benda ni balik, kita tanya diri kita. Takat mana yang kita duk buat ni agak-agak lah, bolehkah Tuhan bagi dekat kita husnul khatimah, mati dalam keadaan elok? Bolehkah Tuhan bagi dekat kita? Dalam keadaan kita duk dengar cerita macam-macam, ada orang nak mati tak lepas. Dia nak mati tak lepas. Teruk ni, nampak sampai doktor ni 2 minggu dah doktor sumpah kata dia nak mati, tak mati tuan-tuan. Tapi tak hidup elok, keadaan kritikal sepanjang masa, tapi tak mati. Nampak macam ada benda tak lepas dengan dia ni, nampak macam ada benda tak lepas. Sampailah satu hari mak dia pi pegang dia, elok mak pegang dia 5 minit dia pun mati. Jadi tu ingat-ingat, oh dia ni ada masalah dengan mak dia ke apa. Wallahu a'lam, Tuhan saja yang mengetahui apa masalah dia sebenarnya. Tengok keteruk dia, tengok kesumpah yang doktor bubuh dekat dia ni, memang dia ni dah habis lah. Tapi tak boleh nak lepas. Nampak tersangkut. Apa benda yang sangkut ni? Sehinggalah main satu benda, main tengok 5 minit lepas dia. Masing-masing tu ingat dalam hati, isteri dia ingat, anak-anak dia ingat, ayah aku ni, suami aku ni ada masalah ke dengan mak dia ni. Mak dia main baru dia boleh lepas elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang Tuhan dia boleh buat macam ni punya cerita, dia boleh bagi jadi. Benda-benda macam ni kalau kita ingat, kita ambil ingat, kita renung-renungkan balik, insaf diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu hak kita duk buat selama ni elok, kita elok sempurna dah ke tak lagi dan sebagainya. Bila ingat macam tu, dia kata, lalu datanglah takut dalam hati atas dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu menangis dia dan minta ampun dia kepada Allah atas dosanya, dan dipujinya Tuhan serta diperbuatnya bermacam-macam perkara ibadah dan dijauhkan dirinya daripada maksiat. Maka ialah orang yang mendapat naung Allah di bawah naungan arasy-Nya. Barulah dia rasa lega. Bila ingat balik, nampak tang mana yang tak apa nak elok, disettle pun. Kalau berasa macam dia dengan mak dia ada masalah, pagi-pagi dah telefon mak, kalau mak ada lagi. Telefon mak, assalamualaikum mak, apa abang mak, apa semua. Mak berasa macam nak makan apa hari ni mak, saya pergi cari bagi. Itu perubahan yang baik. Tunjuk perubahan tu, tunjuk. Setelah muhasabah, setelah fikir balik, kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita elok, nampak elok, tapi sebenarnya kita ada masalah. Orang tak tahu masalah kita. Satu orang yang nampak elok, ibadatnya bagus, macam cerita Juraij. Tuan-tuan dengar hadis Juraij. Ibadahnya cukup hebat, sampai dia buat pondok asin, buat dia beribadah, tak mau kacau orang, nak fokus dalam ibadah kepada Allah. Sampai mak mai di rumah dia panggil, ya Juraij, dia tengah sembahyang sunat, dia dengar suara mak dia. Dia ingat balik, Tuhan lagi besar pada mak aku, aku sembahyang dulu. Mak tak larat tunggu mak balik. Dia habis sembahyang, keluar tengok mak dia tak apalah, tak penting kot. Kalau penting dia mesti tunggu. Dia kata dia sembahyang sunat lagi. Juraij ni, walhal apabila bertembung sunat dengan wajib, panggilan mak tu wajib, sembahyang sunat, sembahyang ni sunat. Apabila bertembung wajib dengan sunat, keutamaan yang wajib. Kecuali sembahyang fardu tu wajib, masa kenapa habis sembahyang fardu. Apabila dia buat benda macam-macam ni, dia sudah sangkut. Dia ingat dia buat betul, rupa-rupanya sangkut. Sampai last kali mak dia jadi dah naik majai dah hati. Mak dia kata, tak apalah anak aku ni, dia kuat ibadat, dia orang bagus, dia apa, tak apa, biar kat dia. Kecil hati. Kerana kecil hati tu, mak dia sudah keluar satu cakap tak elok. Mak dia kata, biarlah sebelum Juraij ni mati, biar dia terfitnah dengan apa-apa. Jadi dia. Walaupun akhirnya Allah selamatkan dia, tetapi fitnah sudah menimpa dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, ini benda-benda ni kita nak kena ambil kira. Kita nak kena ambil kira. Kita jaga satu benda, 5 benda lagi kita terlepas. Kita jaga 5 benda, satu benda kita terlepas. Bukan semua benda kita boleh jaga dengan baik. Tapi kalau sehari ke sehari kita duk perbaik, kita duk perbaik insya-Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah kata siapa yang sungguh-sungguh nak mencari keredaan Allah, mencari jalan kami tunjuk kepadanya jalan kami insya-Allah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sabda Nabi lagi. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu hasabin wa jamalin faqalat inni akhafullah. Dan golongan yang keenam ialah dan laki-laki yang mengajak akan dia oleh satu perempuan yang mempunyai bangsa dan mempunyai kecantikan, maka berkata dia bahawasanya aku takut kepada Tuhan. Oh, ini golongan yang keenam. Orang laki-laki yang digoda oleh perempuan cantik dan berkedudukan. Satu perempuan yang segak cantik dan dia pula orang ada duit. Dia berkenan dekat budak ni, dia ajak budak ni berzina dengan dia. Budak ni tolak ajakan dia dan budak ni kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kalau boleh macam tu, dia mendapat naung Allah di hari akhirat itu. Bukan senang juga. Ini ujian, cobaan yang macam ni bukan senang. Kau pula Kuala Lumpur ni, daripada cerita aja pula dia buat kerja part time macam ni. Allah dia pakai istilah anak ikan. Dia jadi anak ikan kepada perempuan-perempuan yang bergelak ni. Orang perempuan yang ada duit, yang laki berkedudukan, yang laki sibuk. Laki berkedudukan dan sibuk dan selalu luar negara dan sebagainya, tinggal bini tak ada apa, ada rumah dan sebagainya. Bini-bini ni pula dengan duit 2-30 ribu sebulan, laki dia bagi kat dia, dia pergi cari budak-budak jantan muda-muda ni. Dia pergi cari, terus jadi teman dia. Budak-budak muda ni pula kerja apa semua part time. Dia buat kerja ni, dia jadi anak ikan. Dia kata lah ni, di Kuala Lumpur sudah jadi trend. Benar ni, sudah jadi trend. Tengok nampak muda-muda kerja gaji kecil aja tapi hidup mewah. Bila tanya apa? Rupanya kerja part time. Duk jadi apa nama ni, anak ikan kepada perempuan-perempuan yang kaya-kaya ni. Rupanya benda ni Nabi sebut 1400 tahun dulu dalam hadis. Nabi kata akan berlaku keadaan di mana ni benda ni jadi. Kalau budak-budak muda ni dia boleh tahan dengan godaan perempuan yang berkedudukan dan cantik ini, dia salah seorang yang akan mendapat teduh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Baik, masalah dia kata laki-laki yang tak mau apabila diajak berzina oleh perempuan, maka ialah satu orang yang akan mendapat naung Allah di bawah Arsyur Rahman. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang disebutkan tadi, itu seorang laki-laki yang kenal satu orang perempuan masalah. Perempuan itu cukup mempunyai kenamaan dan mempunyai kemasyhuran dan mempunyai bangsa dan mempunyai cantik rupa. Kemudian daripada itu dikecek akan dia oleh perempuan itu, ajak dia berjahat dan berzina. Dia main offer. Dia tengok dia ni nampak badan duk pijin tiap-tiap petang punya badan. Ni kaki duk pijin, duk angkat berat, duk makan apa skinny, dia jadi Popeye ni. Geng-geng Popeye ni, bila budak dia tengok budak-budak Popeye ni, dia berkenan. Dia hantar satu postman karat pergi jumpa. Amo tak mau, dia kata ni ada satu apa ni dia nak offer hang suruh jadi dia punya ni. Tak apa. Dia bagi dekat kondominium mewah sebiji, harga RM450,000. Dia bagi kereta sport sebiji dekat hang kerja dia, hang kerja hang apa? Buka handphone dia. Bila dia mau hang, dia call, hang kena pergi kat dia dandan. Itu aja kerja hang. Kondominium mewah satu, kereta mewah satu, kereta sport satu. Lepas itu bulan-bulan dia bagi duit poket RM5,000. Mau ke tak mau? Tuan-tuan, kalau dia tanya kita macam mana? Kalau dia tanya kita macam mana? Dia fikir dia buat kerja lah pun tunggin terbalik baru RM3,500. Kerja dah berapa belas tahun dah, gaji baru RM3,500. Dia nak tukang wajah jadi perdana pun tak lepas lagi ni. Kan rumah pun duk rumah teres dia. Ya ni sekelip mata ni. Sekelip mata dia nak main kontor harga RM450,000, dia nak main kereta mewah harga RM230,000.
Dia nak main sebulan 5,000 hari. Dia kata orang 3 suku lah kalau nak tolak pun dia kata. Mana dia 4 suku? Terima? Boleh, tak ada masalah dia kan? Bukan nak jejah apa dia kan? Bukan nak luar apa. Dia mula fikir macam tu. Maka orang yang fikir macam tu ada ramai lah. Benda ni ada dalam masyarakat kita lah. Nampak? Dia dah bagi tahu dekat kita di sini. Maka dia ajak berzina oleh perempuan yang macam tu. Maka dijawab dengan mulutnya. Dia kata adalah berzina itu ditegah Allah. Dia boleh jawab macam tu. Kondo kah? Cerita mewah kah? Apa kah? Dia kata hang simpan dekat. Aku cerita nak buat benda Tuhan marah ni aku tak ubat. Dia kata lagu tu. Dan diseksanya akan sebagai seksa yang bersangatan atas siapa-siapa yang mengerjakan benda ni. Dia pergi bersyarah pula dekat datin ni. Dia kata nak mampu. Dia kata nak suruh aku buat kerja macam ni. Tuhan diseksa itu ni. Oh, dia kata aku tak mau lah. Aku tak mau buat benda macam ni. Maka takut aku akan Allah bahawa diseksa aku. Dan pula aku mau berdamping dengan Tuhan setiap masa. Dia kata aku dah buat baik lama dah. Aku tak mau dengan kerana benda macam ni aku nak jadi rosak. Aku tak mau. Dia kata. Dan aku mau semayang. Dan aku mau berzikir. Dan aku mau berbuat macam-macam ibadah kepada Allah. Maka bagaimana pula aku nak mengerjakan yang disuruh itu beserta aku mengerjakan apa yang ditegah Allah? Adakah diterima segala amal ibadah aku itu? Mustahil diterimanya. Maka tidak sekali-kali aku mau berzina itu. Dia kata begitu. Aku dah buat baik, aku dulu jahat tau, dia kata. Ni aku nak ubah bagi jadi macam aku lah ni, hantar berapa punya susah. Anak tu aku buat balik benda tu. Tak. Biar pergi aku naik motor Honda Cup ni pun tak apa, dia kata. Jiwa aku bahagia. Dia jawab lagu tu. Dia boleh jawab lagu tu ketika tawaran main depan mata tadi ni, dia bakal mendapat naungan Allah di hari akhirat itu. Dia kata. Kerana takut aku akan seksa Tuhan dan menjadi sia-sia segala amalan aku itu. Dan tiada tahu aku pula mau berdamping diri kepadanya. Aku tak mau aku berdamping diri dengan hang yang nak ajak aku buat benda-benda tak elok. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Wa rajulun tasaddaqa fi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, maka disembunyikan sedekah itu sehingga tak tahu akan dia oleh tangan kirinya apa yang diberi dan apa yang dibelanja oleh tangan kanannya. Golongan ketujuh adalah orang yang bagi sedekah tak abang tak dapat apa. Dia bagi sedekah padahal dia dengan Tuhan tahu cukup. Dia tak abang dekat siapa pun, dekat orang, dekat kawan, dekat jiran, dekat adik-beradik, dekat apa pun dia tak abang. Tengah-tengah dia pergi bagi duit apa buat. Dan pesan pula dekat kawan yang terima duit tu, jangan duduk riuh abang kata aku tolong ni apa semua aku tak mahu. Dia jenis orang macam tu. Jenis orang low profile. Amalnya tinggi, amalnya kuat, tapi cerita kata nak duduk bercakap besar, kata dia buat tu ni tak ada. Orang macam ni bakal mendapat naungan Allah di hari akhirat itu. Masalah dia kata bersedekah dengan ikhlas itulah yang disuruh oleh syarak, sebagaimana isyarat sepotong hadis tadi. Dan apabila seseorang itu mau bersedekah, buatlah seperti mana pesan syarak itu, iaitu sekiranya tangan kanan menunjukkan apa yang disedekahkan itu, janganlah bagi tahu kepada siapa-siapa pun. Dia kata tu dia. Latih diri kita macam tu, sehinggalah orang yang ada dekat-dekat pun tak tahu. Kerana tiada kamu khabarkan dan tiada kamu cerita kepadanya. Dan sehingga dirimu sendiri pun melupakan apa-apa yang kamu sedekah itu kalau boleh. Kita pernah tolong satu orang, dan berkat pertolongan kita orang tu berjaya. Kita lupa orang mana tu. Tak mau duduk di kedai kopi, duduk sembang doa abang kata aku tolong orang tu ni teruk dah hari tu ni. 3 suku maut dah. 3 suku maut dah. Dia kata main rumah aku minta tolong apa lagu tu lagu ni. Aku pelepas duit 50,000 kat dia. Alhamdulillah aku jadi berjalan. Habis Leo kita tolong, habis macam tu saja. Dia suruh apa? Tolong, duk diam-diam. Tengok-tengok kalau boleh tak mau ingat apa. Kita tolong. Kalaulah ada pahala daripada perbuatan kita tu, Allah sahaja yang membalasnya, cukup. Kita tak mau lain. Kita mau Allah saja membalas apa yang kita buat tu.
maka tidaklah sentiasa kamu kira dan kamu bilang dalam hati kamu akan dirimu beribadah sedekah sekian-sekian kepada sipulan-sipulan. Terus satu sebut, terus satu bilang kita dah tolong berapa orang, terus. Maka apabila diperbuat yang demikian itu, maka menyebutkanlah sedekah namanya. Yang itulah yang kata sedekah. Maka orang yang menyebutkan sedekah itu dinaung oleh Allah akan dia di bawah naung arash pada masa matahari memanas sekalian orang di padang mahsyar di akhirat itu. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa fi i'lamil hub. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagi tahu kasih kepada saudara yang dikasih. Ni pula dia nak cerita apa? Kita kalau kita suka kat satu orang, dia apa dia? Nabi suruh macam tu. Kita suka kat satu orang. Kita suka pasal apa? Pasal kita tengok dia perangai bagus ke, kita tengok dia akhlak dia terpuji ke. Apa benda yang menyebabkan kita suka dekat dia? Cari satu jalan. Pergi dekat dia beritahu. Kata, saya suka kan. Saya kagum dengan hang. Saya sanjung hang. Ya bang, itu suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh buat macam tu. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagi tahu kasih kita kepada saudara yang kita kasih. Ketahuilah saudara tu adalah syarat suruh seseorang itu apabila kasih dia akan seseorang yang lain yang sama-sama Islam, supaya memberi khabar, memberitahu kepada saudaranya itu akan dia kasih kepadanya. Ini untuk laki-laki sama laki-laki lah. Hidup abang tu perempuan kacau lah. Hidup tengok apa bini siapa akan nampak kenal dia abang dia ni, aku kenal dah cakap. Yang ni cerita dia sama-sama laki-laki. Supaya suka orang yang mendengar akan dia, kasih akan kawannya. Dan kawan yang dengar tu dia rasa dihargai. Itu maksudnya. Dia rasa dihargai. Kita pergi abang kat dia, kata saya berkenan lebih kat hang ni. Hang punya cara, hang punya perangai, hang punya saya berkenan lebih. Tujuan dia apa dia? Supaya dia tu rasa macam dia ni dihargai dan dia dicontohi. Itu tujuan dia. Maka boleh jadi berhubung-hubung kasih pula dengan lainnya, dan boleh menyebabkan satu hubungan berlaku di sana. Kita habaq kata kita suka kat dia, dia pun jadi suka dekat kita. Maka bertambahlah orang yang berhubungan dalam dunia ni, dia kata. Dan pula jadi suka hati orang yang dijadikan saudara itu mendengar yang demikian itu. Dia pun seronok. Dia tak sangka ada orang cakap kat dia. Macam tu. Bermula dalil yang menunjukkan suruh berkhabarkan kasih kepada saudara yang dikasihi itu adalah berdasarkan hadis At-Tirmizi. Kata dia Anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu." Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kasih seseorang daripada kamu akan saudara yang sama Islam, maka bagi tahulah olehmu akan dia. Dia kata suruh pihak abang. Katakanlah kepadanya, aku kasih kepada engkau, dan kerana aku ketahui engkau itu orang baik, lagi saleh, lagi takwa dan sebagainya, maka aku kasih akan engkau. Dia abang dulu kata, aku suka kat engkau pasal hang orang baik, kata. Dia abang dulu tu kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Dzar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Dan katanya lagi, hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib itu adalah hadis yang hasan, lagi sahih, lagi gharib. Masalah kita mengambil seorang menjadikan saudara ataupun menjadikan taulan. Wahai saudaraku, telah diizin oleh syarak bahawa seseorang itu mau menjadikan siapa-siapa sebagai saudaranya ataupun menjadi taulannya daripada orang dagang ataupun orang yang tiada kenal. Dari itu Islam tak halal. Kita nak ambil adik angkat, nak ambil abang angkat, nak ambil anak angkat daripada kalangan orang yang kita tak kenal. Tak jadi masalah. Tak salah. Dalam agama tak salah. Dia tengok satu orang ni susah, anak sampai 7.
Nampak susah sangat. Dengan rumah pun kayu sayung ya. Dinding pun buat pada kayu sayung dan sebagainya. Bantu, kita bantu. Tapi setelah kita bantu pun nampak tak jadi apa. Satu hari kita pergi sembang dengan mak bapak. Kita kata ni, minta kat saya seorang lah, saya nak ambil buat anak angkat. Boleh tak boleh? Kalau dia bagi, tak ada masalah. Kita boleh ambil. Maka ambil buat adik angkat, buat anak angkat, buat apa ni, tidak dihalang oleh agama. Dia kata. Dan diajak oleh syarak kita. Jikalau seseorang itu hendak bersedara, maulah tanya namanya dan nama bapaknya. Kalau hak jenis kita tengok kok jauh ya, kita berkenan dia. Tanya dulu. Dalam apa nama hadis Nabi SAW suruh tanya dulu. Nama apa? Duk di mana? Ayah nama apa? Mak nama apa? Ayah dengan mak kerja apa? Tanya apa yang kita rasa patut kita tanya, kita tanya. Selepas kita kutip semua maklumat ni, kita buat keputusan. Sama ada nak ambil dia buat anak angkat ke, nak ambil dia buat saudara angkat ke, apa tak, kita buat keputusan selepas tu. Tapi disuruh oleh agama supaya kita tanya benda-benda ni dulu. Ditanya namanya, nama bapaknya, dan di mana negerinya, tanya dia asal mana, dan daripada apa kabilahnya. Tanya pasal keturunan dia. Kemudian maka mengambil orang yang akan jadi saudara itu. Tidaklah sampai boleh berambil-ambil pesaka. Tapi kita kena ingat, ambil satu orang buat anak angkat, anak angkat, tak akan jadi anak kandung. Maknanya kita mati, dia tak boleh dapat pesaka kita. Tak boleh. Yang ni apabila mati salah seorangnya, tak boleh dia mengambil pesaka. Kerana pesaka telah ditentukan oleh syarak kita. Dapat seorang itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Yang pertama, pesaka boleh dapat dengan cara nikah. Yang keduanya dengan cara nasab keturunan. Yang ketiganya dengan cara wala. Maka lain daripada itu, tiada dapat pesaka dengan nas Quran dan hadis Nabi. Itu kena jaga. Macam orang lah tu buat, kadang-kadang salah. Ambil anak angkat kecil-kecil, ambil tukang mobil dia. Ini masalah. Ini semua nak jadi masalah. Ambil anak angkat, lepas tu ditipu, bidahkan kubur bin dia. Pula nak jadi lebih khosat lagi, ambil anak angkat perempuan, pergi kubur bin dia. Esok bila nak menikah, dia pergi langkah ke depan jadi wali budak perempuan. Habis, melingkup habis. Satu bin kepada dia tu dah salah dari segi agama. Dia menasabkan kepada orang yang bukan nasab. Satu dah haram perbuatan tu. Mai nak menikah itu, dia nak habaq ke orang, kata ni sebenarnya anak angkat dia tak mahu. Dia dah bela budak ni daripada kecil-kecil baru beranak, dia bagi mengaji sampai budak ni pula jadi budak pandai sampai keluar universiti Kedah besar, pangkat tinggi, terhormat dan sebagainya apa semua. Bila nak menikah, dia nak pergi abang, kata bukan anak dia nak abang kata anak angkat, dia tak mau abang. Lepas tu dia kata, dia mengaku kata dia bapa budak ni, dia pula pergi jadi wali nikah budak ni. Nikah tu pula tak sah. Bila menikah tak sah, budak ni pula jadi duk berzina dengan lelaki dia. Boleh anak semua anak tak sah nikah. Dia jadi habis, dia jadi khosat habis. Punca daripada jahil satu orang, dia membawa kepada satu keturunan, habis semua jadi rosak. Ayat ni kena jaga. Bila dia mati pula, budak ni pula dia ambil pesaka dia, tak boleh pula. Pasal apa? Pesaka anak angkat tak boleh ambil. Anak angkat hanya boleh ambil bahagian wasiat. Oleh kerana yang ni anak angkat, dia awal-awal dah bagi satu wasiat. Kalau saya mati, dia kata 1/3 bagi dekat budak. Budak tu selamat tak dengan 1/3. Dia tak boleh ambil semua, pasal dia anak angkat. Boleh ambil anak angkat dalam Islam, tak salah. Tetapi jangan langgar batas-batas sempadan yang ditentukan oleh agama. Kalau nak bagi jadi cantik, bagi susu badan. Bagi susu badan isteri, maka anak tu jadi anak susu. Anak susu, bukan anak kandung juga. Tak boleh juga terima petaka. Tetapi dari segi aurat dan sebagainya, terlepas dalam rumah. Pasal anak susu, dia jadi macam anak sendiri dari segi aurat. Dia lepas dari segi tu. Benda-benda macam ni Islam bagi jalan, dia kata.
Dan ada pun beraku-aku saudara itu, maksudnya mengaku kata saudara. Boleh bertolong-tolong dengan sesungguhnya di dalam sama-sama hidup pada hal ahwal kehidupan dan agama. Kita mengaku saudara ni ada banyak kebaikan. Bukan saudara betul, bukan saudara kandung, tapi pergi mengaku kata saudara, ada kebaikan dia. Kebaikan dia apa? Atas dunia ni boleh tolong-menolong. Kita depan orang, kita mengaku kata ni saudara saya juga ni. Bukan saudara maksudnya saudara darah daging, tapi saudara seagama. Dan kawan ni pun bila kita pergi mengaku kata dia saudara kita, dia rasa besar hati dengan kita. Pasal kita mengaku dia saudara kita, dia akan buat apa saja untuk kita. Dia akan buat apa saja. Tolong kita tengah malam, kita telefon mungkin 2 pagi pun dia bagi turun mai, dia tolong kita. Pasal apa? Pasal dia besar hati. Kita mengaku dia saudara kita. Itu hikmah di sebalik beraku-akuan ataupun mengaku kata orang yang bukan saudara ni saudara. Maka boleh berberi-beri harta dengan jalan yang halal. Bagi kes yang macam ni, pesaka tak boleh. Tapi dia ada jalan lain untuk mereka nak dapat pesaka, untuk mereka nak dapat harta. Ada jalan lain. Boleh sama-sama berjaga daripada kena mudarat. Dan bernasihat-nasihat. Dan sama-sama mengambil iktibar akan jalan agama. Itu kebaikan dia. Boleh sama-sama dia mengaji, boleh sama-sama ambil iktibar dari segi agama, dan boleh bertunjuk-tunjuk atas jalan kebajikan, dan boleh sama-sama memperbuat apa satu kerja yang halal dan kerja yang ibadah dan lainnya. Bermula dalil yang menunjukkan atas harus beraku-akuan saudara itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Yazid bin Nu'amah Ad-Dabbi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqa ar-rajula falyas'alhu 'an ismihi wa ismi abihi wa mimman huwa fa innahu awsalu lil mawaddah. Diriwayat oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Yazid bin Nu'amah Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beraku-aku saudara dengan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki yang lain, bila kita mengaku kata saudara kita, dia kata, maka hendaklah tanya namanya, nama bapaknya, daripada apa keturunan dia, dan tanya lain daripada itu, daripada apa yang patut ditanya. Nak berkawan pun dia suruh tanya dulu, nak mengaku saudara pun dia suruh tanya dulu, ni nama apa, mak pak ada lagi ke, mak nama apa, pak nama apa, asal di mana, tanya dia kerja apa, kerja di mana, hang duduk di mana lah ni, tanya semua benda ni. Pasal apa tuan-tuan? Tapi Islam tak mau juga. Tak lagi tapi mengaku saudara, mengaku kawan, tengok-tengok kita terkenal dengan dia. Tambah dunia hari ni, Allah Akbar, 1000 macam tu ada keliling kita lah ni, 1000 macam. Mai tunjuk baik bagus apa semua, kita pun duk sangka baik bagus, semua panggil mai di rumah makan nasi, buat lagu adik-beradik. Tengok-tengok pukul 3 pagi dia panggil lori mai depan rumah angkut barang keluar. Habis pun ada jadi juga. Pasal tak tanya dulu, pakai percaya terus. Jadi macam-macam lah ni. Baik kot tu, baik kot ni apa dia ambil sebulan. Nak ambil kepercayaan kata baik ni, ambil sebulan. Sebulan kita pun memang mati-mati dah kata dia orang baik. Rupanya dia nak kenal kita. Lah terkenal juga. Maka Islam, walaupun Islam suruh buat baik, tapi Islam suruh kita buat baik dalam keadaan berhati-hati. Islam suruh kita buat baik, tapi buat baik itu biarlah berhati-hati. Jangan sampai orang kata baik sampai dah jadi bodoh. Baik, kesudahan baik itu kita ni jadi bodoh, terkena dengan orang. Islam dia tak mau macam tu. Islam selalu dia balance antara dua benda ni. Jadi Islam tak mau dengan kerana kita ikut perintah Islam, Rasulullah kita jadi terkena, lalu kita salah ke Islam balik. Dah, itulah abang awal-awal. Dia kata apa? Nabi kata akhar rajulur rajula falyas'alhu 'an ismihi wa ismi abihi wa mimman huwa fa innahu awsalu lil mawaddah. Nabi kata nak berkawan nak apa pun tanya habis-habis dulu. Nama dia, nama bapa dia asal di mana, duk kerja di mana, kerja apa, duk di mana, semua tanya bagi habis dulu.
siasat, cek pula lagi. Betul ke alamat yang dia kata ni, mak pak dia ada sungguh ke? Cek semua. Habis dah kita cek, memang kita yakin dia orang baik. Berkawan dengan orang yang diyakini kebaikan dia ni. Gaji tak payah tanya. Lagi tanya pula gaji berapa lah, apa tak payah lah. Yang tu tak tanya kerja di mana, kerja apa kita tahu lah berapa duit gaji dia. Kan kita tanya belang gaji lah sebelah rumah. Dia nak kawan dengan aku ke? Nak aku kan, dia tak nak dia cek. Kan jadi tanya yang patut-patut. Untuk nak ikat persahabatan ni, tanya yang patut-patut. Dia kata sebab pun disuruh yang demikian itu kerana bahawasanya ialah jalan yang lebih menghubungkan tali perkasihan. Kata Tirmizi, ini hadis gharib dan tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada gini wajah. Wallahu a'lam. Lepas ni dia akan masuk tajuk. Lepas ni dia akan masuk tajuk insya-Allah bab ma jaa fi karahiyatil madhah wal maddahi. Itu bab yang datang pada membicarakan tegah puji dan memuji. Maksudnya puji depan-depan. Dia suruh kita elak daripada puji orang depan-depan. Itu maksudnya. Depan-depan biar bang dia. Hang ni dia bukan nak kata hang ni memang betul-betul hidup puji dia begitu. Tak boleh. Bahkan dalam hadis dia ada cerita Nabi SAW pernah suruh sahabat ni, kalau ada orang main puji depan-depan, dia kata ambil pasang Perui dia kata ke muka dia. Tapi hadis ni kita kena faham dia. Dalam hadis tu dia kata perui pasang tu di muka. Maksudnya adakah ambil buah di muka ni? Yang tu nak kena faham. Ulama hadis memberi penjelasan. Yang maksud kata perui pasang di muka tu bukan perui di muka ni. Di muka maksudnya di depan. Itu maksud dia. Perui di muka tu maksudnya perui di depan. Depan jangan muka lah. Ambil perui depan dia lebih dulu. Jangan perui di muka dia. Takkan Islam nak tahu kita buat kerja macam tu. Itu insya-Allah kita akan baca pada bulan depan. Dia akan cerita tu hadis tu. Hadis yang kata perui pasang di muka tu, maksud di muka tu macam mana? Adakah muka betul-betul muka ni ataupun muka maksudnya di depan? Dia Quran hadis ni tuan-tuan, dia ada benda-benda yang kita kena dengar apa yang Nabi maksudkan dengan kata-kata tu. Sama ada kata-kata Nabi itu Nabi huraikan balik ataupun sahabat huraikan maksud kata-kata Nabi itu. Jangan kita ingat kita faham macam mana, tak boleh. Kan contoh macam Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bitiwak inda kulli salat. Nabi kata kalaulah tidak kerana benda ni menjadi berat kepada umat aku akan wajibkan mereka gosok gigi tiap-tiap kali nak sembahyang. Hadis macam tu. Laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak kerana aku ingat benda ni memberatkan umat aku akan wajibkan semua orang sebelum sembahyang gosok gigi. Siwak gigi dia sebelum sembahyang. Perkataan inda kulli salat. Tiap-tiap kali nak sembahyang tu bila? Tiap-tiap kali nak sembahyang tu bila? Ada orang faham kata tiap-tiap kali nak sembahyang, tiap-tiap kali nak takbir sembahyang tu. Masa nak takbir tu ambil takbir. Ada orang dia ingat macam tu. Kena tengok balik hadis tu, apa ulama hadis, apa sahabat kata tentang maksud inda kulli salat. Maka di sisi ulama hadis dia kata inda kulli salat, dia kata inda wudu. Tiap-tiap kali wudu nak sembahyang, kerana berwudu tu nak pergi sembahyang, masa tu gosok gigi. Bukan masa nak takbir tu. Kan? Pasal apa? Pasal dia memberi satu gambaran kepada orang sebelah. Allah kata dia bawa peluang dia tu tonyok tepi kita pula. Boh pula poket atas.
Dan lagi bila sujud, jatuh pula kayu tu boleh habis kat tempat kawan sebelah nak sujud pula. Islam suruh kan macam tu? Itu persoalan dia. Islam suruh macam tu kan? Tapi dia faham macam tu. Maka perlunya kita melihat bagaimana ulama hadis memahami hadis tu. Baru kita dapat faham yang tepat. Banyak benda-benda macam ni. Itulah sebab timbulnya khilaf kadang-kadang di kalangan ulama. Contoh kan, bila baca hadis, cerita hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik, dia kata dia semayang belakang Nabi, dia semayang belakang Abu Bakar, dia semayang belakang Umar. Semua sekali dia kata memulakan sembahyang dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia kata begitu. Maka berbagai tafsiran di kalangan ulama mazhab. Di kalangan mazhab Hambali, misalnya kita pergi Mekah, Madinah kan, takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, dia tak bunyi bismillah. Bismillah dia baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana mereka memahami hadis tadi, Anas kata aku semayang belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, mereka memulakan sembahyang dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Imam Hambali memahami hadis itu kata tidak disunatkan bismillah secara jahat, secara kuat. Terus baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam Syafi'i pula hadis tu juga. Imam Syafi'i kata apa? Dia kata maksud Anas bin Malik kata dia semayang belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, apa semua ni, mereka memulakan sembahyang dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya mereka memulakan rakaat itu dengan Fatihah, kemudian diikuti surah. Bukan maksudnya tak baca bismillah. Dia kata Anas nak abang kata rakaat pertama, rakaat kedua tu mulakan dengan Fatihah dulu, lepas tu baru baca surah. Itu faham Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kata Fatihah macam biasa, mulakan dengan bismillah. Kerana tiap-tiap surah disunatkan mula dengan bismillah, kecuali surah At-Taubah. Dia kata itu hujah Imam Asy-Syafi'i. Hadis yang sama tetapi dilihat daripada sudut yang berbeza. Imam Syafi'i faham macam tu, Imam Hambali faham macam tu. Itu ceritanya. Jadi bila kita baca, kita faham. Hadis ni juga. Bukan Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Bukan Imam Hambali saja jumpa hadis ni. Imam Syafi'i pun jumpa. Tetapi Imam Syafi'i memahami hadis tu macam tu. Manakala Imam Hambali memahami hadis tu macam tu. Baru kita nampak, di sini yang dikatakan khilaf di kalangan ulama. Dua-dua betul. Tak ada dapat dalam. Dua-dua pun betul. Maka bila kita faham, kita berlapang dada. Cuma kita buat mana pun tak salah. Itu cerita dia. Kita tak boleh kata kita buat betul dia ni salah. Kita tak boleh, dia tu pun tak boleh kata dia buat betul dia ni salah. Tak boleh. Sebab nas begitu, fahamannya berbeza. Dan benda ni berlaku dalam banyak perkara. Bukan satu dua perkara. So, bila kita faham benda-benda macam ni, tidak jadi masalah kepada apa-apa. Kadang kita terkejut. Itu masalah kita terkejut. Kita baca hadis. Cerita kata bacaan dalam semayang. Nabi bila dia rukuk, dia baca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Nabi bila sujud, dia baca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Kita jumpa hadis tu. Kita kata. Jadi makna ada baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi itu kira salah. Ini hadis kata Nabi baca dekat Subhana Rabbiyal Azim saja. Tak ada wa bihamdihi. Ni kita duk tambah ni tak boleh ni. Kita dah terkejut nak. Kita dah mula doa ba'un tu salah wa ni salah. Baca lagi, rupanya ada lagi hadis lain yang meriwayatkan Nabi baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Ada juga. Cuma antara dua hadis ni, hadis yang kata Nabi baca Subhana Rabbiyal Azim, hadis itu lebih kuat. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, hadis itu kurang kuat, tetapi dia hadis yang diterima. Jadi kita jumpa balik, baru kita faham. Dua-dua pun tak salah. Cuma kalau kita nak yang lebih baik, kita ambil hadis yang lebih kuat. Maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Itu hadis yang lebih kuat.
Tapi bagi orang yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tak salah. Pasti ada hadis yang mendukung perbuatan dia. Jadi baru kita nampak, oh lurus tu ceritanya. Jadi mengaji ini dia mengambil sedikit masa. Tak boleh kita mengaji sebulan kita nak tahu semua, tak boleh. Orang mengaji sampai 30 tahun pun ada lagi benda dia tak tahu. 30 tahun mengaji sungguh-sungguh ni, bukan mengaji macam kita seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Orang yang mengaji sungguh-sungguh, hari-hari mengaji, hari-hari mengaji pun dah 30 tahun mengaji, ada lagi benda yang dia baru duk jumpa. Ini ceritanya. Jadi alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita mengaji. Bila kita mengaji, kita tahu cerita ni semua. Pasal apa macam ni, pasal apa macam ni, pasal apa macam ni. Bila kita tahu, kita tak terkejut. Hak terkejut ni pasal hak baru tahu. Dia ada terkejut sikit. Pelan-pelan insya-Allah. Semua orang pun menuju ke arah tu. Ke arah nak mengambil tahu lebih banyak ilmu, lebih banyak ilmu. Proses kita nak pergi ke situ tu, kita akan mengalami beberapa kejutan ilmu. Bersabar dengan kejutan tu. Bersabar, insya-Allah satu hari Tuhan buka pintu ilmu ni dekat kita, kita menguasai ilmu dan kita tahu semua benda insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Kalau kita ada niat yang baik, tentu Tuhan bantu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silakan kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا